Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak murid cikgu. Bersua kita kembali dalam kelas matematik untuk hari ini. Apa yang kita akan belajar hari ini? Jom kita tengok. Okey, baik kelas. Untuk hari ini tajuk kita akan terus kepada tajuk yang seterusnya. Minggu lepas awak telah belajar tentang nilai nombor. Bagaimana awak nak mengira nombor. Awak belajar tentang dekat-dekat. Awak belajar tentang blok asas matematik dan juga awak belajar tentang abacus. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, di mana awak akan tahu macam mana nak membezakan antara nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, kita pergi kepada slide transition Okey, baik. Ini adalah tajuk untuk hari ini. Kita akan belajar nilai tempat dan juga nilai digit. Ada beberapa perkara yang perlu awak kena ingat sebab apa nilai tempat dan nilai digit ni akan berkait rapat dengan tajuk yang kita akan belajar untuk next class Okey, baik kelas. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita pergi ke slide seterusnya. Okey, sebelum kita pergi ke lebih lanjut untuk hari ni, objektif hari ni awak kena tahu yang pertama adalah pada akhir pembelajaran murid akan dapat iaitu menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. Okey, maksudnya awak boleh cakap, okey, kalau diberi nombor macam ni, apakah nilai tempat dia, apakah nilai digit dia. Okey, baik. Sebelum kita pergi jauh lagi, cikgu nak beritahu nilai tempat dan nilai digit ni dia ada perbezaan dia. Okey, dia ada perbezaan dia. Dari segi apa? Okey, mari kita tengok. Okey, baik. Nilai tempat. Apa itu nilai tempat? Okey, awak tengok dekat sini. Cikgu dah terangkan dekat sini. Kejap ya, cikgu nak ambil pen. Okey, cikgu dah terangkan dekat sini. Ditulis dalam bentuk perkataan. Ditulis dalam bentuk perkataan. Sebentar ya. Cikgu tak boleh nak setting drawing cikgu sebab drawing cikgu ni sengit pula. Sekejap Okey, baik. Cikgu ambil highlighter. Okey. Nilai tempat, okey, ditulis dalam bentuk perkataan. Ini ya, perkataan. Okey, ditulis dalam bentuk perkataan. Okey, awak tengok dekat nombor atas ni. Dekat nombor di atas, cikgu tukar pen. Okey, nombor ni. Okey, 245. Okey, baik, 245. Okey, 5 ni apa? Kita dah buat minggu lepas. 5 tu apa? Awak dah belajar masa awak nak tukarkan daripada angka kepada perkataan kepada angka. Okey, 5 ni adalah sa. Okey, 4 ni apa? 4 ni adalah pu. 2 ni apa? 2 ni adalah ra. Okey, sapura. Okey, 5 adalah sa. 4 ni adalah pu iaitu puluh. 2 ni adalah ratus. Bila kita tulis nilai tempat, seperti ini. Okey, 200. Yang ini kita cakap, kita tulis sebagai, kita tulis dalam bentuk perkataan. Nilai tempat di belakang ni kita tulis dalam bentuk perkataan. 45 sa. Okey, cikgu bagi contoh nombor yang lain. Nombor yang lain contohnya 315. 315. Cikgu ambil pen yang lain. Okey, warna biru. Okey. 5 ni apa kelas? Okey, 5 ni adalah sa, 1 ni adalah puluh, 3 ni adalah ratus. Okey. Sapura. Okey, bila sapura, awak kena tulis dalam bentuk perkataan. Okey, 3 ni apa? 3 ni 300. Ratus tu awak tulis dalam perkataan. Ratus. Ini kita panggil nilai tempat. Okey, 1 tu awak tulis dalam perkataan. 10. Okey, 5 tu kena tulis dalam perkataan. 5 sa. Okay. Boleh faham tak kelas?
Nampak tak? Okey, itu yang akan membezakan nilai tempat dengan nilai digit nanti. Okey, baik. Tengok pergi ke contoh yang seterusnya. Okey. Okey, baik. Contoh yang seterusnya. Okey, tengok ini adalah daripada buku teks awak, buku teks tahun 2. Okey, nilai tempat dan nilai digit ni adalah tajuk yang kita akan belajar. Kita tengok nilai tempat dahulu. Okey, 1, 4 dan 2 ada dalam nombor 142. 1, 4 dan 2 ada dalam nombor 142. Nampak cikgu bulat dekat situ. Okey. Murid perempuan ni tanya, apakah nilai tempat bagi 1, 4 dan 2? Nampak? Dia tanya nilai tempat. Kita tengok dia nak nilai tempat ke nilai digit? Sekarang dia dah tanya nilai tempat. Ni nilai tempat juga dia sekali dekat situ. Nilai tempat. So, nombor 1, 4 dan 2. 1. Okey. 4 dan 2. Okey, apakah nilai tempat bagi nombor 1? Okey, nilai tempat bagi nombor 1 adalah, okey, kita belajar tadi, nilai tempat nombor 1 apa dia? 100. Okey, sebab apa dia berada dekat depan? Orang tengok kat sini. Ni dah bagi ni, 140 dan 2 sar. So, ini adalah 100, 40 dan juga 2 sar. Nampak? Okey. Ini adalah kita panggil sebagai nilai tempat. Ditulis dalam perkataan. Okey, boleh dapat anak murid cikgu boleh dapat Okey, seterusnya. Okey, dia bagi lagi. Awak tengok dekat-dekat ni. Dekat-dekat ni nampak ada berapa ni? 1, 2, 3. Awak dah belajar pada minggu lepas. Okey, ada 3. Okey, puluh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6. Sah tak ada. Okey, so nyatakan nilai tempat bagi 3, 6 dan 0 dalam 360. Kita nak nilai tempat dia. Tadi kita dah kira tadi. Ini adalah sah, ini adalah puluh ataupun pu, ini adalah ratus ataupun ra. Okey, dia nak nilai tempat. Nilai tempat, cikgu tulis nilai tempat 3, 6 dan sifar. Okey, dalam nombor 360. Apakah nilai tempat dia? Cikgu tukar ink color. Okey, nilai tempat bagi 3. Okey, awak dah tengok ni. 300. 6, 10. Sifar ni sah. Inilah kita panggil sebagai nilai tempat. Okey, ini yang kita panggil sebagai nilai tempat. So, anak-anak murid cikgu boleh dapat nilai tempat tu apa? Okey, itu adalah nilai tempat. Cikgu bagi contoh yang lain Jangan risau. Cikgu bagi contoh yang lain. Padam. Yang ni. Okey, cikgu bagi satu nombor. Okey, nyatakan nilai tempat bagi 4, 6, 9. Nyatakan nilai tempat bagi 4, 6, 9. Okey, yang pertama, apa perlu awak buat? Awak perlu tahu apakah dia punya nilai tempat ataupun kedudukan dia. Okey. Okey, 9 ni 9 apa? 9 sar. 6 ni 6 apa? 60. 4 ni 4 apa? 400. Okey, so dalam nilai tempat kena ada, awak boleh tengok dekat sini, 4 ni 4 apa? 400. Awak tulis 4, awak tulis perkataan dekat belakang. Ini kita panggil nilai tempat. Awak tulis 6, kedudukan dia apa 6 ni? 10. So, tulis perkataan 10 dekat belakang. 9, tulis 9, tulis perkataan sar dekat belakang. Boleh nampak tak kelas? Boleh nampak tak? Ini yang kita panggil sebagai nilai tempat. Okey, ada nombor di hadapan dan juga ada perkataan di belakang. Okey? Ada nombor di hadapan, ada perkataan di belakang. Ini kita panggil nilai tempat. Okey? So, situ kita panggil nilai tempat. Boleh nampak Ini kita panggil sebagai nilai tempat. Cuba bagi lagi soalan yang lain. Contoh soalan yang lain Sekejap Alright. Okey. Nyatakan, ini soalan lain ni. Nyatakan nilai tempat
yang bergaris. Nyatakan nilai tempat yang bergaris. Nilai tempat nombor yang bergaris. Cikgu terlupa. Nombor yang bergaris. Contoh, cikgu bagi satu nombor. Okey. 9, 3, 7. Okey, cikgu bagi 9, 3, 7. Cikgu garis nombor yang mana? Okey. Cikgu garis nombor yang ini. Nyatakan nilai tempat bagi nombor yang bergaris. Apakah nombor yang bergaris? Nombor yang bergaris adalah nombor 3. Okey, cikgu cari pen cikgu. Okey, nombor 3. So, kita kena buat dulu sini. Ini apa? Ini sah. Ini puluh. Ini ratus. Okey, nombor 3. So, 3 ni 30. So, nilai tempat dia apa? Awak kena ambil nombor 3. Awak kena ambil nilai tempat di belakang dia apa? 10. 10 tulis dalam apa? Perkataan. Ini dah jawapan dia. Boleh ya, kelas? Dia nak nilai tempat belakang ni. Okey, kejap cikgu nak ambil pen. Bila nilai tempat di belakang ni, mesti dalam perkataan. Boleh nampak itu adalah nilai tempat. Baik, kita beralih kepada nilai digit. Apa itu nilai digit? Okey, nilai digit ditulis dalam bentuk angka. Nilai digit ditulis dalam bentuk angka. Contoh tadi kita pakai 245. Okey, 5 ni apa? 5 ni sah. 4 ni apa? 4 ni puluh. 2 ni apa? 2 ni ratus ataupun ra. Okey, ratus kita tulis belakang dia. Nombor 2 sifar-sifar. Kita tulis dia 2 sifar-sifar. Sebab 200. 4, 40. 4 sifar. 10 ada 1 sifar sahaja. 5, 5 sahaja. Tak ada tulis sasa pun. 5 sahaja. Sebab dia adalah satu nombor sahaja di belakang. Okey, baik. Cuba awak tengok, awak bandingkan dengan yang tadi. Nampak? Di sini kita tulis apa? Perkataan. 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 Okey, tapi di sini kita tulis nombor. Nampak? Belakang ni nombor. Okey, merujuk. Bilangan sifar tu merujuk kepada nilai digit dia. Okey, ini yang lupa, ini adalah nilai digit. Nilai digit, awak kena tulis angka di belakang. Kalau nilai tempat, ni, cikgu bulatkan ni, perkataan tempat ni, awak kena tulis perkataan di belakang. Okey, jangan tertukar. Nampak? Mudah sahaja. Awak perlu tahu, nilai tempat tulis perkataan, nilai digit tulis angka. Okey? Kita tengok contoh dia. Okey. Ada digit 5, 7 dan 9 dalam nombor 579. So, 579. Okey. Kita ambil. Kita cuba selesaikan ataupun kita cuba pecahkan dia kepada kedudukan masing-masing. So, 9 ni adalah sah. 7 ni adalah puluh. 5 adalah ratus. Okey. So, dah dapat 3 nombor. Apa awak perlu buat? Awak selesaikan dia. So, 5, 7, 9. Okey. Awak tengok balik ke kedudukan dia. 5 ni apa? 500. 100 ada berapa sifar? Okey, so ada 2 sifar. Ini kita panggil sebagai nilai digit. Okey, tadi nilai tempat ni nilai digit. 7, 70. Sebab ada 1 sifar. 9, 9 sah. Itu sahaja jawapan dia. Okey, 9 tak perlu nak tulis sah semua. 9 memang tak ada sifar di belakang. Sebab dia duduk di hujung sekali. 70 ada 1 sifar. 500 ada 2 sifar. Awak dah belajar sebelum ni. Okey, boleh faham? Itu adalah nilai digit. Okey, ini kita panggil sebagai nilai digit. Boleh? Okey. Seterusnya. 831. Okey, 831. 831. Okey, nilai tempat ke, nilai digit ke? Dia nak apa? Nilai digit. So, 1 ni adalah sah, 3 adalah puluh, 8 adalah ratus. So, kita boleh dapatkan nilai digit dia. 8, 3 dan 1. Okey, awak dah tahu tempat dia di mana, kedudukannya di mana. So, 8 ni 8 apa? 800. Sebab dia nak digit.
nilai digit. So, nombor di belakang. Ditulis dalam bentuk angka. So, nombor lah. Okay. 3, 30. 1 adalah 1. Inilah jawapan dia. Ini kita panggil sebagai nilai digit. Jangan tertukar. Nilai tempat dan nilai digit. Kena tengok balik, cikgu ulang balik. Nilai tempat ditulis dalam bentuk perkataan. Okay, so belakang ni kita tulis 100, 100 lah. 10 kita tulis ejaan puluh, sa kita tulis ejaan sa. Tapi kalau nilai tempat dan nilai digit, kita tulis belakang dia adalah angka ataupun nombor. Kalau 200 ada 2 sifar di belakang. So akan jadi 200. Kalau 40 ataupun puluh ada 1 sifar, dia akan jadi 40. Okay, kalau 5, kalau sa dia hanya nombor itu sahaja. Boleh faham setakat ni kelas Okay, cikgu bagi contoh yang lain. Sebentar. Okay, cikgu bagi contoh yang lain. Padam dulu. Untuk awak faham. Contoh yang lain. Okay, cikgu bagi 7, 6, 8. Okay. Terangkan ataupun nyatakan nilai digit. Okay. Tengok kedudukan dia dulu. Sa, ini puluh, ini ratus. Okay. So, 7, 6 dan 8. Dia nak nilai digit. Okay, nilai digit. So, nilai digit 7 adalah 700. 100 ada berapa sifar? 2 sifar. 60. 6 ni adalah tempat dia puluh. So, berapa sifar? 1 sifar. 8 adalah sa. So, 8 hanya nombor itu saja. So, ini adalah nilai digit. Boleh nampak tak kelas? Boleh dapat Cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat lah. Okay. Cikgu bagi lagi contoh yang terakhir untuk nilai digit. Contoh yang terakhir untuk nilai digit. Sebentar. Okey. Buat satu soalan. Nyatakan nilai digit bagi nombor yang bergaris. Nyatakan nilai digit bagi nombor yang bergaris. Nombor dia apa? Cikgu ambil nombor dia. Nombor dia adalah 513. Yang mana garis? Cikgu garis sekejap. Cikgu garis yang ini. Nombor apa cikgu garis tu? Nombor 5. Okay, kalau nombor 5, kita dah tahu, kita kena tahu kedudukan masing-masing. Ini adalah sa, ini adalah puluh, ini adalah ratus. So, 5 ni, tempat dia adalah ratus. Bila ratus, apakah nilai digit dia? 500 sifar. Ini adalah jawapannya. Boleh dapat anak-anak murid cikgu. Cikgu harap anak-anak murid cikgu boleh faham untuk nilai digit. Okay, kita pergi ke next slide. Slide yang terakhir. Okay, nilai tempat dan nilai digit. Okay, yang ini dia nak dua-dua. Apakah nilai tempat dan nilai digit? Boleh beza kat sini. Apa itu nilai tempat, apa itu nilai digit. Okay. Tengok dekat sini. In color cikgu mana. Okay. 907. So, 907. Okay, dia bagi kat sini 907. Apakah nilai tempat dan nilai digit bagi nombor berikut? Okay, ini kita tahu. Ini sa. Sifar ni 10. 9 ni adalah ratus. Okay. 9 sifar 7. Okay, cikgu nak buat dia punya jadual. Nilai tempat. Nilai digit. Okay, baik. Ke bawah pula cikgu punya ni jadual. Okay, cikgu buat garisan. Yang sangat cantik ni. Oh, cantiknya garisan cikgu. Kesian kat awak.
Okey, ini garisan cikgu sangat lurus. Okey, baik, kita tengok apakah nilai tempat bagi 9. Alamak, tak muat pula cikgu punya ni. Okey, apakah nilai tempat bagi 9? Okey, nilai tempat bagi 9, kejap cikgu tukar ink. Tukar ink bagi nampak sikit. Nilai tempat bagi 9 adalah ratus. So, ratus. Kalau nilai digit dia 900. Awak boleh tulis 9, awak boleh tulis 100 ataupun awak boleh tulis 900 dekat depan dia. Awak boleh tulis dua-dua. Okey? Tak ada masalah. Okey, tidak menjadi kesalahan. Awak boleh tulis macam ni juga. Okey? 900 pun betul. Nak tulis 100 saja pun boleh, tak ada masalah. Okey? Okey, apakah nilai tempat bagi sifar? Okey, tengah-tengah kita dah tahu, kita tengok sini, ini apa sifar ni? Sifar ni pu. Pu apa? 10. So, nilai tempat dia 10. Okey. Nilai digit dia sifar-sifar. Bila nilai digit kalau melibatkan sifar, kalau melibatkan sifar, awak tulis 1 pun tak apa. Awak tulis 1 pun tak apa sebab dia tiada nilai. Sebab dia kosong, tak ada nilai. Kalau sifar ni awak tukar kepada 3, awak tulislah 2 nombor, 30 ataupun 30. Okey? Boleh faham Okey, kalau apa nilai tempat bagi 7? Ini adalah sa. Kalau nilai digit, hanya nombor dia sahaja, 7. Boleh faham? Kalau tak dapat lagi, cikgu bagi lagi contoh yang lain. Okay, kita nak ambil contoh ni, kita ambil contoh lain. Cikgu bagi contoh yang baru. Okay, ni cikgu padam, yang cikgu padam. Cikgu padam. Okay, kita cikgu ambil contoh yang lain. Okay, salah pula. Salah ink pula. Ink sama. Okay, cikgu bagi 2, 6, 3. Okey, baik. 2, 6, 3. Pilih nombor pun lama. Fikir nombor pun lama. Okey. Apakah nilai tempat bagi 2? Okey, 2 ni nilai tempat dia apa? Okey, yang ni kita padam balik. Yang atas ni. Sorry. Sekejap Ni kita padam. Nanti awak keliru. Okey. Awak dah tahu kan tadi 3 tempat ni saja Okey, sa, pu, ra. Sa, puluh dan ratus. Ni kita tahu dah ni. Ini sa, ini pu, ini ra. Okey, so apakah nilai tempat bagi 2? 2 adalah ratus ataupun awak boleh tulis 2 perkataan ratus. Okey. Apakah nilai digit bagi 2? 200. So ada berapa sifar? Ada 2 sifar. So 200. Apakah nilai tempat bagi 6? Okey. Awak boleh tulis 60 ataupun awak boleh tulis 10 saja. Ini pun awak boleh tulis 200 ataupun awak boleh tulis 100 saja. Mana-mana boleh. Okey. Okey, apakah nilai digit bagi 60? Nilai digit pula. Ni digit. Tengok ni digit, yang ni tempat. Okey. So 60. 6 sifar. Cikgu tadi kenapa ada 1 sifar saja? Tadi sebab nombor dia sifar. Yang ini ada sebab sifar ni tak ada nilai, kosong. Ni ada nilai nombor 6. So awak akan tulis 6 dan sifar. Jadi 60. Boleh faham Okey, apakah nilai tempat bagi 3? 3 sa ataupun sa saja. Mana-mana boleh. Okey. Awak nak tulis nombor ke tak nak tulis nombor boleh bagi nilai tempat. Tetapi bagi nilai digit awak kena tulis nombor. Apakah nilai digit bagi 3? 3. Ini yang kita panggil sebagai nilai tempat dan nilai digit. Cikgu harap anak-anak murid cikgu boleh dapat faham apa yang awak belajar hari ini. Okey, ada dua benda yang awak belajar. Yang pertama nilai tempat dan juga nilai digit. Okey. Dan juga awak kena tahu kalau nilai tempat dia punya, kejap cikgu nak cuba rumuskan hari ni apa pembelajaran kita Okey. Kalau nilai tempat di belakang dia ni, okey, di sini kita tulis perkataan. Itu nilai tempat. Awak kena ingat tu kata kunci dia. Kalau nilai tempat belakang dia tulis perkataan. Kalau nilai digit belakang dia awak tulis angka ataupun nombor. Sifar-sifar tu. Yang sifar-sifar, yang ni sifar ni awak tulis. Kecuali sa tak ada sifar lah. Nombor dia sahaja.
boleh faham. Okey, itu adalah pembelajaran hari ini. Nilai tempat dan nilai digit sahaja. Okey, untuk next class insya-Allah kita akan belajar cerakin yang akan ada berkaitan dengan nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap dan anak murid cikgu boleh faham. Jikalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa kemusykilan, boleh macam biasa, boleh tanya, tak kisah dalam Google Classroom pun boleh. Okey, dalam bentuk WhatsApp pun boleh. Cikgu harap anak murid cikgu boleh dapat faham. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.